Kau ada tengok any podcast ke yang menarik? Tak ada sangat lah. Ada satu tu baru nak tengok yang apa? Tapi nampak macam menarik juga. Yang Syaril jadi guest tu. Syaril. Ya, keluar sekejap lagi. Apa benda? Bukan. Syaril jadi guest dalam podcast Menteri Sumber Tenaga. Apa nama menteri tu? Apa? Ya, kawan dia lah kan. Dia kawan dia kan. So dia nampak macam menarik kan. Podcast apa? Channel apa? Politik talk. Benda politik talk benda aku tak ingat. Is it dia punya channel ke outside KS bukan Syaril macam mana. Syaril jadi guest. Channel tu is yang menteri tu punya. Semua ada podcast sekarang semua buat podcast. Menteri sekarang dia punya part of dia punya portfolio kan ada podcast. Nak convince people lah. Kan, so aku ada tengok itu lain tak ada sangat. Aku tengok yang Rafizi punya tu. Yang dengan Lee Siam Si tu. Kau tengok tu? Lee Siam Si. Dah tak? I mean Rafizi being Rafizi lah kan. Rafizi ni dia sebenarnya dia tak likeable lah as politician. Aku agree. Susah orang nak suka dia. And betul. I mean dia macam bukan lansi lah, tapi dia macam cekerek sikit lah. Cekerek lah. Yalah lansi lah. And cara dia jawab kan. Aduh. Macam mana nak jadi leader macam ni? Kau tak ada Kuala what was it? Kuala yang dekat election dekat Penang tu mana? Yang Penang? PH kalah. Kuala Kubu Baru Is it? Kuala Kubu bukan Selangor ke? Aku tak ingat. Ada satu tu yang PN menang tu before Nenggiri ke apa, aku tak ingat. Yang masa Rafizi cakap pasal rakyat bodoh ke something like that. Yang bukan Rafizi bukan dia kata rakyat bodoh, dia question calon tu tak ada any degree certificate. Tapi yalah, tapi menang juga kan. Calon tu menang lah. Calon PN tu menang lah. Ya. Aku tak sempat lah tengok apa podcast yang itulah. Tak, yang podcast Rafizi tu aku tengok. Okay. Cara dia jawab tu, even though maybe fakta tu betul kan, tapi dia jawab tu buat orang sakit hati tau. Betul. Kan? Buat orang sakit hati. Macam ada arrogant tone kat situ. Dia macam ada apa? Dia macam rendahkan orang lah. Rendahkan orang sikit lah. Itulah kan? Rasa, so macam mana kau nak jadi leader macam tu? Kau kena ada vibe. I think one of Anwar Ibrahim punya apa ni, special trait tu, dia nampak merendah diri di depan orang lah kan. So bila kau tengok macam tu ada chance orang boleh kata. Sebab untuk jadi leader kau kena ada kualiti yang orang nak follow kau. Kan? Tapi okay, I think kau raise a very good point. Tapi aku rasa macam Mahathir tak macam tu. Mahathir macam Rafizi. Mahathir dia memang jenis yang apa ni, orang kata suka beta je kan. Dia jenis yang suka, dia faham tak? Tak tahu lah kan. Tapi aku rasa dia punya interaction dengan even orang yang ada clash dengan dia, tak adalah macam arrogant macam tu. Aku kan dengan reporter yes lah kan, dia macam bersuara sikit macam tegas kan. Tapi aku rasa dengan orang biasa tak adalah kan. Tak tahulah sebab zaman dia itu media tu tak begitu kan. Lagi kata zaman tu media tak begitu open kan. 90s tu kita tak tahu macam mana diorang campaign pun kan. Tapi perception yang aku tengok based on interviews tu semua,
And dia ada that calm. And even though kadang berbisa juga dia tembak orang kan, tapi And then going back to that podcast tu, aku rasa okay lah, Rafizi kita faham karakter dia. Dia memang aku tu memang isu dia lah. I think that was one of the reason dia tak pergi negeri tau, sebab dia kena a lot of people cakap you jangan pergi apa ni membantu election lah, sebab campaign, sebab dia kata kau punya isu dengan people ni ada faham tak? Dia macam cakap lah, dia macam arrogant sikit, dia macam merendahkan orang lain sikit kan. Tapi that podcast tu yang Lim Siu tu pun aduh, macam cakap lah, dia bagi bola tanggung kan. Dia patutnya dia boleh tembak a lot of performance Rafizi tau, tapi dia nak go with mungkin itu dia tujuan lah, nak fokus Najib punya aku rasa macam rugi. Aku rasa macam rugi lah dia buat itu. Sebab dia raise banyak point yang bagus dalam mengkritis Madani punya government. Aku rasa adalah point dia tu agak okey lah, boleh. Tapi bila dalam sesi tu dia macam kena pancing lah. Dia dah kena jerat dengan Rafizi. Dia faham tak? Sayang dia pergi masuk bahagian 1MDB tu, bahagian Najib tu. Kalau dia fokus kat kelemahan Rafizi tu, banyak point boleh tembak Rafizi tu. Kau faham maksud aku kan? Especially yang dia kata diesel punya subsidi tu. Yes, pengiraan tu kan. Pengiraan. Before dia jadi government, dia guna perkiraan skala macam ni, tapi bila jadi government dia orang tukar pula kan. So macam tu lah. Tak, dia punya argument, okay now harga market dah turun, tapi harga dekat pam minyak still tak turun. So dia punya argument. Sebab since naik tu hari dah few months tak pernah berubah. Okay. So Rafizi jawab dia government bukan still bayar subsidi. Yes, dia bukannya tak buat subsidi, dia panggil apa? Alamak aku lupa term tu. Dia subsidi tu dia subsidi tu bukan dia penyelaraskan, dia pensasaran subsidi tu. So masih ada subsidi, cuma subsidi pergi pada certain group of kan. Okay. So dekat situ dia tanggung that burden tu, yang kalau untung lebih tu walaupun harga market dah drop, so untung tu dia pergi kat tabung. Itu aku punya argument. Untung lebih tu dari siapa? Daripada rakyat lah kan, daripada rakyat. Tapi bila kau cakap daripada rakyat, dia bukan rakyat kita, dia rakyat bisnes sama bisnes, sebab diesel ni bukannya casual punya. Still rakyat. Dia aku tak rasa tu rakyat, aku rasa tu bisnes lah. Dia punya untung tu dia salurkan kepada macam cakap lah, pensasaran dia tu subsidi sasaran. Kena fair lah kan, kau nak follow market. Yang harga open. Okey, tapi itu kalau dia buang subsidi. Sekarang dia tak buang subsidi. Dia subsidi tu masih ada, cuma subsidi tu disasarkan. Jadi bila ada subsidi, dia mesti ada duit dalam tu untuk cover that. Faham maksud aku tak? I know, aku faham. Okay. Subsidi masih ada. Okay, Sabah Sarawak still ada lagi. Okay. Lepas tu trend logistik ada lagi subsidi. Banyak lah, ada banyak kategori ada lagi subsidi kan. Fine, aku faham. Okay. Tapi sekarang ni yang tanggung that subsidi tu okay, aku nak tengok jawapan kau ni. Apa jawapan kau ni? Orang yang bayar sekarang ikut harga market. Betul, tapi siapa orang yang bayar? Tapi harga market dah turun. Okay, tapi siapa yang orang bayar tu? Kau explain dulu siapa orang yang bayar tu. Rakyat lah. Bukan rakyat. Dia cakap dia bukan rakyat. Dia yang diesel bukannya orang kata bukan target market dia pada rakyat. Sorry lah, bukan individual lah, tapi dia daripada business kan. So dia from that scale yang digunakan ialah business yang tanggung that increment lah, which is business dia akan charge balik pada pembeli lah kan, faham tak? Dan rakyat kena tanggung. Betul, agree, rakyat kena tanggung indirectly. For me, okay, kalau nak ikut harga market, make sure harga yang dijual dekat pam tu ikut harga market lah. Yang still ada subsidi tu, government tanggung macam biasa lah. Sekarang ni dia ambil orang yang bayar lebih tu untuk tanggung subsidi. Kalau macam tu kan yang tanggung subsidi. Okay, kalau macam tu dia punya benefit pensasaran tu apa?
benefit pensiasatan. Okay, the reason pensasaran subsidi lah nak bagi government ada duit, betul? Ya. Agree? Nak bagi government ada duit. Kan? Tapi kalau apa yang kau cakap tu berdasarkan skill yang digunakan tu, maknanya seolah-olah lepas jadi tu government tak ada duit pun, maknanya baik tak payah buat pensasaran. Iyalah. Faham? Memanglah. So kalau macam tu baik tak payah buat pensasaran. Sekarang ni nak kurangkan belanja government. Okay, sebelum Betul, supaya government ada duit kan? sebelum okay. dia buat pensasaran subsidi ni, siapa yang tanggung subsidi? Government tanggung. Government tanggung. Okay. So, okay. kita bahagi, kenapa dia buat? Kita bahagi dua. Bahagi dua. Okay. Bagi dua. Satu yang ikut harga market. Okay. Satu yang government still tanggung. Okay. Okay. Ini before pensasaran ke after pensasaran? Ni before pensasaran. Okay. Okay. Before pensasaran, kau bagi dua, senang cerita lah. Bagi dua group. Satu yang akan still dapat subsidi. Satu lagi kena ikut harga market. Okay. So sekarang ni yang ikut harga market ni dia bayar lebih. Bila market jatuh, dia still bayar harga tinggi just untuk top up subsidi tu. Faham tak? Okay, faham. Okay, aku faham. Itu yang aku punya argument. Patutnya yang golongan yang ikut harga market, dia ikut harga market lah. Turun naik. Subsidi tu still government tanggung. Cuma kalau dia sekarang macam ni dah kurang lah. Macam mana kau define dia kurang? Macam mana kau boleh define dia kurang? Kau assume sebab yang kau dah bagi kau dah bagi dua group. Okay, so mana kau tahu group? Okay, mana kau tahu group mana yang lagi banyak pakai? Macam mana kau define macam mana yang group mana lagi banyak pakai? Itu tak relevan. Relevan lah sebab kalau group yang contoh kalau group yang A ialah group yang dapat subsidi ada, bayangkan 70% is diorang, 30% yang tak dapat subsidi. So 70% tu still lagi besar daripada 3%. Mana government nak cekau duit untuk nak cover that 70% tu? Duit subsidi yang sebelum ni government bayar kan from government punya coffers lah. Sekarang ni government cover from orang yang bayar lebih, which is pengguna or business. Then aku tanya kau balik, apa tujuan pensasaran tu? Tujuan pensasaran tu nak bagi government tak spend duit, betul? Ya. Agree? So kalau based apa yang kau cakap tadi, kan, based apa yang kau cakap tadi, kalau sepatutnya Rafizi cakap duit yang bayaran lebih tu akan dimasuk dalam tabung untuk subsidi, betul? Itu Rafizi cakap, aku tak setuju benda tu. Yelah, aku rasa kalau based on dia cakap, maknanya bila dia buat duit orang yang bayar lebih ni masuk kepada tabung subsidi, maknanya government dapat reduce spending lah. Agree? Memanglah so ada itu reduce spending. Tapi kalau apa yang kau cakap tadi tu, kalau apa yang kau cakap tadi, dia tak reduce spending, dia cuma sasarkan spending tu je instead of dia reduce lah from the 100% subsidi. Nah, dia bayar setengah je subsidi. Okay, dan sebab tu aku tanya macam mana kau tahu setengah. Tu aku cakap macam mana kau tahu setengah. Aku bagi contoh. Bagi dua group. Which one yang besar aku tak tahu. Penting nak kena tahu which one yang besar, sebab which yang besar tu akan jadikan kau punya objektif untuk pensasaran tu betul atau tidak. Faham maksud aku tak? Tak. Aku tak faham kan? Sebab subsidi ni bukan just minyak je. Sekarang ni government still bagi subsidi kan, cuma dia nak sasarkan kat tempat orang yang betul. Dari mana-mana duit subsidi tu? Duit daripada revenue government lah. Okay. Selama ni kan? From revenue government. Okay. Nak sasarkan. So dia dah apungkan harga diesel. Okay. So which mean kalau dia apungkan 100%, government dah tak perlu nak subsidize diesel. Kalau dia apung 100 semualah. Untuk semua jenis pengguna. Okay. Tapi government buat decision, dia apungkan untuk non-commercial. Okay, betul. Aku bahagikan group tu lah, tak tahu berapa persen. Okay. Tapi the other half tu government still tanggung lagi buat masa sekarang. Okay. Faham? Aku faham lah. So
aku punya point sekarang ni ialah kalau dia buat apa yang kau cakap tu, maknanya tak ada beza dengan apa yang dia buat sebelum ni. Tak payah buat persasaran, maintain je subsidi tu. Sebab jumlah yang pakai subsidi, jumlah yang menggunakan diesel tu kan, daripada segi bisnes lagi besar daripada jumlah yang pakai individual. So kau faham apa yang aku sekarang ni? Okay, the whole idea sekarang ni yang aku argue, orang yang di dalam grup yang patutnya kena bayar harga diesel pasaran, and dia kena getah bila harga tu turun, dia kena bayar harga tinggi juga. Betul? Betul, aku itu agree. yang aku argue. Aku faham apa kau argue, tapi aku nak kau faham juga yang kalau berdasarkan apa yang kau cakap ni, betul semua orang patut dapat harga, maknanya harga tu kena fluctuate based on the market price kan. Harga tu kena dia fluctuate, cuma mungkin dia gunakan monthly kot rather than dia guna yang CCU cakap mingguan. CNC tu argue dah banyak bulan tak pernah di-adjust. Macam mana boleh banyak bulan? Baru je subsidi tu dibuat bulan 7 hari tu dia buat. Macam mana dia 2 bulan? Kalau 2 bulan tak boleh kata. Yelah. At that point of time masa dia buat podcast tu kan, itu mungkin baru sebulan lah kan. Tapi macam mana boleh banyak bulan tu? Faham tak maksud aku? Dia Lim Siu Siu tu cakap mingguan, sepatutnya kena based on mingguan. In fact I think the yang kalau sepatutnya daily rate lah, tapi I think the process nak manage daily rate tu atau mingguan tu mungkin tak efektif lah. Jadi mungkin government buat on a monthly basis. Okay. Kan? RON 97 fluctuate berapa? Is it seminggu? Sebulan? Kalau ikut dulu punya proses mingguan lah dia buat. Every week diorang akan tukar kan, every week kan. Sekarang ni. Tapi itu dia punya jumlah consumption dia besar compare to diesel. Aku rasa dia mesti buat kiraan, dan ada some mathematics kat situ lah. Dia kena assume yang market Malaysia. Sebab tu Sabah Sarawak dia, in fact Sabah Sarawak dia punya pengguna diesel tu mungkin probably the bigger chunk of it lah compare to dan kalau Sabah Sarawak tu kan, diorang masih terima that subsidi. Diorang masih terima that subsidi. Duit subsidi yang dia terima tu datang daripada government kan, betul? Ya, government lah. Okay. So balik pada point aku tadi lah, kalau dia tak manage macam apa dia manage sekarang ni, maknanya seolah-olah macam tak ada beza lah. Ada beza lah. Still ada orang yang bayar ikut harga market. Cuma maybe kecil lah amount dia. Kecil lah amount dia kan. But still ada reduction. Sekarang ni Rafizi punya argument, dia tak cakap benda tu akan ada 3 bulan sekali ke setengah tahun sekali ke baru dia ubah. Rafizi punya argument, even though harga market turun, dia tak ubah harga dekat kedai minyak sebab nak cover subsidi yang currently kena bagi. Itu je yang aku argue. Sebab kau ambil aku faham duit, apa kau argue. Aku faham. Tapi aku punya point kat sini, kau lah yang kena bayar diesel every day. Aku pengguna individual lah, tak ada business commercial bukan. Pun penting sebab commercial tu aku tengok commercial apa, aku akan dapat subsidi tu juga, betul tak kan? Yelah. Tak. Okay. So dia kau okay. Either kau commercial or individual tapi kau tak dapat subsidi. Kau tak business kau tak layak dapat subsidi. So kau difahamkan kau kena bayar harga diesel sekarang ikut harga market. Tapi lepas 3 bulan contoh, kau tahu harga market diesel turun. Adakah aku tahu juga harga market ada naik juga? Adakah dia punya nak figure tu hanya reaktif tu harga naik? Harga naik turun lah, macam 97 lah. Okey, jap. Kau dengar dulu aku punya point ni. Adakah harga diesel tu yang kau cakap sekarang ni Rafizi set kan, mungkin RM3 lah, kita bagi contoh, aku tak ingat apa lah, RM3. Masa harga diesel RM2.60, kita maintain RM3, betul? Harga market RM2.60, tapi kita maintain RM3, betul? Kan? Tapi masa harga market RM3.30, kita maintain RM3.30 ke, atau kita maintain RM3? Kau akan naik lah. Okay, itu kena check. Aku tak sure sangat tu. Itu kena check.
Contoh. Let's Hmm. say, sebab yang aku faham dia akan diapungkan akan ikut harga naik macam 97. Okay. Changes. So maknanya kau nak cakap dia hanya reaktif kalau harga naik? Takkanlah, tak logik. Betul tak? Tak, harga turun dia turun lah, harga naik dia naik. Bukan, kau tak faham aku punya point sekarang ni. Okay, sekarang Rafizi letak harga RM3 This month RM3. Ya. Contoh. Tiba-tiba esoknya harga dia RM2.60, betul? Ya. Tapi Rafizi cakap tak apa, maintain RM3 juga. Betul? Ya. And then bila maintain RM3, rakyat cakap lah, mana 40 sen tu aku cover lah. Betul? Ya. Okay, aku faham. So, kalau tiba-tiba esok harga dia RM3.40, contoh harga dia RM3.40, adakah Rafizi akan tukar RM3.40 esok? Sepaham aku dia akan tukar lah. Itu aku tak boleh nak confirmkan. Itu yang aku tak boleh confirm. Aku rasa dia put satu harga, kan? Tak, okay. Kita tak payah nak fikir how the actual mechanism works. Kan? Okay, sekarang ni kita discuss based on kalau harga tu fluctuate. Either monthly or weekly. Dan dia naik, consumer kena bayar dia tinggi, turun consumer bayar dia rendah. Okay, faham. Okay? So sekarang ni harga tu naik, harga tu dah turun, tapi government tak turunkan harga. So kau sebagai business kena bayar harga tinggi. Even though kau tahu market turun. Okay. So adakah kau bersetuju dengan benda tu? Okay. Aku nak technical sikit lah. First kali aku kena faham dulu, adakah memang betul harga tu fluctuate berdasarkan market price? Contoh, yes. Okay. Contoh, let's say this scenario harga memang turun, fluctuate. Okay. Kalau harga turun, aku cakap kenapa harga tak turun lah. Okay. Tapi so itu argument dia. betul, kau punya argument aku faham, tapi kau based on apa yang Lim Sian Si tu jawab. Lim Sian Si tu bagi, kita tak validate data Lim Sian Si tu, faham tak? Ya, I know. Kau faham maksud aku? Kita tak validate data dia. So, aku tak ni, rasa aku bukan nak argue benda tu betul ke tak. Let's say senario dia macam tu. Kan? Senario dia macam tu, kau sebagai businessman, kau kena bayar minyak lebih untuk tanggung subsidi bas sekolah. Okay. Adakah, kalau betul lah itu, adakah kau bersetuju dengan that? Tak, aku tak bersetuju. Yes, aku tak bersetuju dengan. Itu je yang aku yang aku nak argue. Sama ada dia betul macam tu ke, aku tak ada buat kaji selidik pun. Okay. Kan? Faham, tapi point kau raise ialah Rafizi, bila Rafizi jawab tu kan. Rafizi jawab tu, kau tak happy dengan jawapan Rafizi kan? Betul? Rafizi jawab, tapi lebihan harga tu untuk cover that subsidi. Kan? Kalau pemahamanku salah, mungkin Rafizi tak explain dengan details lah. Benda tu, itu je. Aku rasa itulah sebab dia Rafizi tak explain dengan detail lah bagi aku lah. Sebab kalau macam tu, macam aku cakap lah, dia bagi aku dia bukan dia punya fluctuation tu jadi, tapi ada time frame. Ada time frame yang dia set. Bukan macam aku ambil contoh 97 lah. 97 kita ikut market. Kan? Aku rasa aku faham. weekly dia akan berubah kan. So, sepatutnya dia kena ubah daily lah. Tapi dia buat weekly, betul kan? Kalau nak sama ada weekly or daily lah, tapi dia berubah kita lah. Tak betul, tapi 97 dia ubah weekly, betul kan? Tapi yang dalam week tu, kalau terjadi dalam week tu, kalau ikut kau punya konsep, salah juga, betul kan? Patutnya dia daily rate kan? Agree tak? So 97 tu pun tak betul lah, sebab dia pakai weekly rate. Yalah, betul? Tengok expenditure lah. Kau nak tukar every day doesn't make sense lah kan. So bila kau cakap itu, aku rasa itu point yang Rafizi gunakan. Maknanya untuk diesel, mungkin dia punya volume tu, contohlah, aku tak tahu data tu kan. Volume tu buat dia macam tak make sense lah. Dia nak arrange data tu on a kata weekly ke something. Aku rasa macam tu lah. Itu dia punya point lah. Okay. Tapi the whole idea yang rakyat kena tanggung pula that subsidi, aku tak agree lah. Itu je. Aku tak agree lah. Maybe dia kena explain a bit more details lah.
Okay, kalau macam tu, okay, kalau ni menarik je. Okay, dan bila kau cakap ada T20 kan, kena tax lebih kan, T20 kena tax lebih, duit tax tu T20 tanggung, betul? Untuk rakyat lain lah. Agree tak? Aku tak agree pun dia tax lebih T20. Mana boleh dia kena tax lebih T20 lah. Takkan B40 punya tax rate sama dengan T20 punya tax rate. Tak logik lah kan. Kita dah ada sebab dia buat skala tu lah kan. Kita dah buat skala. Contoh cikgu kan. Aku ada member kawan cikgu. Dia punya tax punya deduction satu bulan RM20 kan. Contoh RM20 kan. Untuk orang T20 dia punya tax punya ni RM500, RM600 contoh lah. Contoh aku buat assumption. So kalau nak ikutkan yang T20 ni tengah support T20 B40 punya consumption lah, betul kan? Dia ikut percentage lah, percentage income tu. So itu yang betul, itu yang aku cuba nak sampaikan dengan diesel punya konsep juga, faham tak? Tak tahu kau gelap, betul lah. Dia mesti ada scale. Dia tak boleh nak, sebab consumption diesel tak sebanyak itu okay, income tax scale percentage lah kan. Aku tak ada masalah kat situ kan. Kau tapi tadi masalah kau tadi lah bila orang yang bayar diesel tu kena tanggung subsidi, betul? Ya, itu point kau. So sama dalam konsep tax tu macam tu juga. Orang T20 dia kena tanggung subsidi untuk budak-budak mara dapat loan kan. Budak-budak mara dapat subsidi daripada T20 punya ni lah kan, betul kan? Yalah. So aku rasa itulah dia punya mekanisme dia kan. Mesti ada konsep dia tak boleh buat sama rata. Dia tak boleh buat sama rata. Sebab kalau dia buat sama rata, walaupun aku rasa sama rata tu lah cara yang baik, tapi dia tak boleh nak buat benda tu lah. Sebab especially macam aku cakap lah, untuk diesel Sabah Sarawak, aku yakin daripada segi consumption Sabah Sarawak pegang antara terbesar lah. Sebab kita tahu lah Sabah Sarawak dia punya diesel punya consumption macam mana kan. So something like that lah. Aku assume lah. Tapi aku agree kat dengan point kau. Mungkin Rafizi patutnya explain dengan lebih better lah. Explain dengan lagi detail untuk counter Lim Sian Si punya point tu lah. Alright. Tapi untuk aku rasa macam Linas tu, aku rasa memang Rafizi kat jawab tak betul. Aku rasa aku tengok cara dia jawab tu seolah-olah macam nak selamatkan diri lah. Padahal benda yang Linas tu kan, it's a valid point. Apa yang Lim Sian Si tu raise tu agak valid lah kan. Dulu you cakap macam ni, tiba-tiba dekat sini macam seolah-olah you dah buat agreement dengan Linas, cakap instead of pembuangan tu jadi dalam negara, you kena buat pembuangan luar. Padahal benda tu jadi masa zaman Najib lah, so called masa I think 2017 ke 2016 dah ada that at least the apa panggil dia punya usul tu dah start daripada situ lah kan. Sebab kan masa tu zaman I think since 2000, I think one of the punya argument dia kata masa tu market untuk rare earth ni tak ada sangat, isn't it? One of the argument. Aku rasa macam tu lah. Market rare earth tak ada. Tapi at the point I think dia kononnya nak gunakan point yang patutnya pembuangan tu jadi bukan kat Malaysia lah kan. Tapi padahal benda ni dah dibawa usul oleh kerajaan BN at least masa 2015 kan. So dia tak boleh. And then sekarang benda tu masih kita tak clear lagi dengan Linas tu kan. Linas tu aku tak sure lagi apa dia punya outcome dia lah. Sebab kononnya itu one of the point yang PH pernah raise masa dia jadi pembangkang dulu kan. Tapi sekarang kita resume as usual agaknya, business as usual. Dan aku tak tahu apa status dia kan. Tu satulah Rafizi punya point yang aku ni. Satu lagi yang point apa ni, dia raise pasal what was that, subsidi minyak, Linas tu dengan Najib punya duit tu. Najib duit tu, itu aku tak boleh menyebelahi apa. Tak, income tax tu okey lagi. Ada satu lagi, I think was it government punya hutang kerajaan I think hutang kerajaan kan. So masa zaman Najib, hutang kerajaan kononnya rendah lah compare tu sekarang kan. So dia Rafizi macam tak boleh nak jawab sangat that point lah. Sebab sekarang ni kita dapat tahu yang hutang kerajaan tengah menaik kan. Kononnya PMX cakap
walaupun naik, kita ada banyak kata circular of ni lah kan. So macam aku cakap lah, aku rasa yang Lim Sian Si tu rugi banyak chance, banyak point yang dia, macam contoh Padu dia boleh tembak Rafizi. Aku rasa Padu pun macam entah ke mana kan, betul kan. Lepas tu tiba-tiba ada Budi Maksudnya Budi ke apa benda, aku pun tak tahu, macam-macam ada kan. So semua tak, lepas Padu ada satu lagi, lepas Padu ada satu lagi dia tu lah. Budi kot Diesel Mat. Aku pun tak ingat. So benda-benda macam tu semua macam aku rasa tak patutnya kena tembak Rafizi dengan lebih baik lah. So Rafizi dapat bola tanggung lah macam tu lah. Sebab Mamat ni dia nak backup Najib je kerja dia kan. So macam tu lah. Tak, for me aku rasa Rafizi can do better lah. Nampak lah tunjukkan dia lebih matang kan. Kalau mana yang previously masa Pakatan ada buat salah tu, just own it lah kan. Betul, aku agree kan. Lah, apa yang dia nak ngelak-ngelak kan, macam betul? Kau suci gila babi kan. Agak-agak Kemudian aku tak suka bila dia tiba-tiba buat debate pula. Aku macam, bukanlah aku cakap Syed Munawir tu tak fair ke apa, tapi aku rasa macam dia dah lah tak bagi topik. Maksud aku dia macam tiba-tiba je dia letak dia kan. Mamat tu macam terkejut lah apa kan. So kononnya dia nak tunjuk skill debate dia lah apa semua, tapi tak adalah debate sangat aku rasa kan. Macam mepek je dia. 1 minit 2 minit. It's a podcast kan, whatever nak cakap-cakap kan. Kan. Aku tahu lah dia nak kawal masa, tapi aku rasa tak. Aku rasa tu macam merepek sikit lah. Ya. Ngarut. Tak, if you want to debate, then do debate betul-betul lah. Betul, agree. Sorry, kita terdiscuss lebih sikit pasal. Okay. Jap. Aku tak tahu macam mana kau nak masuk recording ni tak masuk lah ni. Which one? Nanti kau cut lah. Ni kita tengah sembang-sembang ni, kau masukkan ke tak ni? Masukkan je lah. Okay, aku sebenarnya nak cakap pasal ni. Apa cerita movie apa dah? Kita Deadpool kita dah review ke? Bukan review lah, kita dah ni. Deadpool? Kau dah tengok ke? Ya, aku dah tengok dah. Lama dah? Masa I think dah lama dah Deadpool. I think okay. Few weeks lepas tu kau tak tengok lagi. Aku rasa dah sebulan kau tak tengok lagi. Okay. Alright, aku rasa aku ada tengok ke masa tu, aku lupa. Kita tak raise benda tu pak. Tak ada. Sekarang kat panggung Joker. Joker aku tak tengok lagi. Alien aku tak tengok lagi. Aku nak tengok Alien tapi tak dapat tengok Alien. Alien tak perlu kot Alien tu. Okay. Ni Ring of Power kau dah tengok belum? Aku dah Ring of Power dah habis tengok dah. Dah habis tengok dah. Aku tak habis tu. Aku sampai episode 4 atau 5 aku give up lah. Tapi aku agree dengan point kau tu jugalah. Sebab aku rasa the episode 6, 7, 8. Okay, 8 tu tak adalah convincing sangat, tapi 4 tu aku rasa 4 tu dah start macam dah draggy gila, dah dull gila. Aku dah macam aku tengok macam tu je mak. So tapi aku tengok aku baru habis tengok last week kot. Tu pun macam tengok macam tu je lah. Okay, tunggu aku habis kan. Aku seronok tengok orang apa? Bash Ring of Power kat YouTube lagi best. Dan daripada nak habiskan itu. Ya. Okay, apa lagi tu aku rasa ni kan I think dah few weeks lah kan. Punya issue, but kita tak pernah discuss pun pasal Concord close. Concord ni PS5 game. Okay. Yang 2 minggu lepas tu terus cancel. Case AC Shadow kan kena postpone kan. Ubisoft tengah ni sekarang Ubisoft tengah suffer lah. Teruk babi after dia keluar Star Wars kan.
Star Wars Outlaw Outlaw. Star Wars Outlaw. Yes. Ya, So, betul. game industry memang tengah teruk lah sekarang ni. And yang naik sekarang Wukong lah kan. Wukong Wukong tapi ada yang okey juga. Ada Astrobot aku rasa doing well, and then Sony ni kan Astrobot tu and then cuma Microsoft aku rasa memang cedera parah lah. Microsoft memang nak ready nak tumbang ni. Xbox teruk tu. Teruk gila aku. Tak tahu kenapa. Banyak kali tipu dia punya fan. Janji ni tak ada kan. Macam mana? Aku sekarang baru main ni Tsushima, Ghost of Tsushima. Oh best tu. Kan. Sebab Yote nak keluar kan. Yote nak keluar. Baru nak try main lah. Best ke boleh tahan lah. Okay lah. Dia punya mechanics macam AC sikit lah kan. But still okay. But aku try main Ronin. Ronin susah. Susah je tu. Dia Dark Souls sikit. Aduh mak. Stress aku main game tu ni. Itu yang aku cari Tsushima tu. Sebelum ni masa dia release tu aku tak pay attention pun. Tapi menarik tu. Sebab dia kononnya kalau kau tengok Shogun, kalau kau suka Shogun, memang ada rasa arah-arah dia tu lah. Kau tengok Shogun kan? Belum. Shogun best tu. Aku okey lah, boleh lah. Aku enjoy juga tengok cerita dia. Dia mostly Japanese ke? Mostly Japanese. English sikit lah. Ada sikit lah. Dia mesti masukkan 1-2 watak English lah. Sebab itu cerita dia still an American punya production kan. So tapi think language 80% dia Japanese lah. Dialog. Aku rasa mungkin 60-40 kot. 60-40. Oh, banyak jugalah English. Banyak English. Ada banyak English ni banyak juga. Tapi aku rasa 60-40 lah. Okay. Dia masih Hollywood ni production. Dia bukannya so kau dia one of the biggest market is definitely Hollywood lah. Of course lah, kalau kau cakap dia pakai bahasa Jepun pun boleh juga, tapi aku rasa mungkin dia nak biasalah nak ada bahasa Inggeris dalam dia punya tema dia kan. So tapi okay kalau lah. Dialog dia banyak Japanese, aku malas nak baca subtitle. Itu je problem. Banyak Japanese tapi 60-40 lah tu. Aku rasa 60 Japanese. I think plot dia tu mungkin menarik sikit lah. Dia nak buat Game of Thrones sikit, tapi tak sangat lah. Dia ada rasa macam that. Politik dia ada politik game tu. Dia kononnya mungkin aku jadi bagi sikit kata summary sikit lah. Dia kisah dia mengisahkan kumpulan nak mengedar apa ni? Ganja kan, daripada luar datang ke Jepun. Jepun ni kira dijajah oleh barat secara tak langsung lah kan. So peperangan Eropah tu ada grup daripada UK dengan European, mungkin French ke, bergaduh kan. So siapa yang dapat convince, dia ada religious punya take juga lawan dia. I think Catholic dengan Protestant punya pergaduhan lah. So macam cakap lah, dia orang-orang Game of Thrones. So ada penjajahan berlaku, ada kumpulan Jepun, Lord, dia panggil apa? Bukan Lord, dia panggil apa lah. Dia macam dah lama sangat, ada few months tak ingat sangat dia punya term. Dia ada dia punya master, dia nak takluk clan ni. So macam Game of Thrones style lah. Dia buat that team sikit lah. Okay lah, boleh lah. Cuma tak fantasy sangat lah. Kalau Game of Thrones tu kau boleh nampak ada sikit fantasy kan. Of course White Walker semua kan. At least setakat ni belum fantasy sangat lah. Action ada banyak. Boleh action. Dia bukan action macam, dia perang gaduh perang kan. Tak ada macam Tsushima. Tak ada macam Tsushima. Dia tahu. Tapi watak utama dia is American guy lah. American dude lah. Alamak, mesin ni jatuh pula. So watak utama dia American guy, and then ada dan this yang kita punya favourite Japanese dude tu ada juga. Siapa dah aku lupa nama dia. Japanese dude. Yang berlakon cerita Lost tu lah.
Apa kenapa aku lupa? Cerita Lost tak tengok sangat Lost. Oi, kau tak tengok Lost? Dah lupa lah. Oh, aku suka Lost. Dia bukan Japanese guy hero tu kan? Oh, bukan. Kan? Bukan. Dia yang orang tua tu. Dia the others. Okay, ada kita masuk topik ni sikit. Maybe short comment lah. Ada announcement daripada TMJ. Yes. Kan? Johor tukar weekend. Sabtu Ahad. Masa aku sekolah Sabtu Ahad. Okay. Kan? Yelah, baru je. I think 10 years ago je dia tukar It's not 10 Jumaat years Sabtu. lah, more than that lah. But Sorry? Tak, aku rasa Jumaat Sabtu tu is 10 years ago. If I'm not mistaken lah. 10 ke 11? If I'm not mistaken. Yelah, Tak tahu, cek muka aku. more than Before 10 years that. lah sebenarnya. Okay. More than 10 years. Beda. Now okay lah, dia tukar balik. Senang sebenarnya Sabtu Ahad. Kan? TMJ punya komen best tak? Tak suka duduk negeri lain. Okay. Tapi lah aku rasa kena standardize lah. I mean daripada segi Islam tak ada pula spesifik nak cakap hari ni kena cuti kan, hari tu nak kena cuti. I mean you hari raya kalau kau nak kerja pun kau kerja je kan, bukan je kan, dia just public punya service je boleh dapat cuti tu kan, macam. Tapi kalau tak adalah macam hukum ke apa kan. Nak nampak Islamik Islamik. kan, nak nampak Islamik kan, Pak Arab kan kat sana cuti. Oh, Pak Arab cuti aku tak tahu. Oh ya? Tak tahu pula. Cuti. Aku tahu Kelantan Terengganu. Diorang takkan tukar. Kadang-kadang takkan tukarnya. Diorang kan berangan kononnya semuanya Pak Arab. Arab wannabe. So tukar, elok, senang. Kan. Macam kau nak jadi komersial sebelah, especially JB Singapore. lah kan, sebelah Singapore kan. Bila Ahad kena kerja macam pelik lah. Kan. Tak ada masalah pun pada aku tukar. Betul? So aku memang mengalu-alukan lah penukaran ni. Kau selalu balik Johor lah? Tak adalah selalu, tapi once in a while lah. Raya ke balik lah. Okay, cool. Aku rasa dia standardization senang, banyak urusan kerajaan tu senang sikit nak manage lah kalau Sabtu Ahad tu cuti kan. Sekarang ni Ahad tiba-tiba ni kerja, lepas tu Jumaat pula kan, so dia serabut sikit lah. Aku tak sure dulu masa dia tukar tu ada sebab apa-apa daripada segi ekonomi ke, tapi tak ada, just nak nampak Islam je, tu je. Alright, cool. Okay. What was it masa tu PAS menguasai? Bukan, I don't think so. Okay. Adalah tu sebab dia aku tak pay attention. Masa dia tukar tu aku dah tak duduk JB dah. Aku probably aku dah dekat KL. Satu lagi kes kita boleh sembang sikit lah, yang kes wanita langgar motor kan, yang ATM tu kan. Langgar motor aku kereta aku sorry, aku tak tahu details sangat, aku tak busy sikit this week. I think dia langgar 2 biji motor. Oh, bukan diorang pejalan kaki. Oh, okay. Oh my god. Mati 3 orang meninggal dunia kan. New student. Okay. Kalau news artikel ni lah, takkan Astro membohong pula kan. Bukanlah aku yang tak tahu dia punya, so aku tak follow up. Aku dengar cerita tu lah, tapi tak kat Terengganu 3 pelajar UiTM kampus Dungun maut, manakala seorang lagi mereka cedera parah. 2 motosikal yang dinaiki mereka dirempuh suspek yang memandu kenderaan SUV. Dan katanya wanita ni kurang siuman. Maybe dia ada masalah sikit kot. Tapi ya, budak-budak terbunuh lah kan. Yang macam kes yang basikal tu dulu, ingat tak? Oh, basikal apa panggil dia? Basikal lajak. Budak main basikal tu kan, tapi dia basikal lajak. Tapi tu lawan arus, right?
tu tengah malam budak-budak lawan arus pergi highway ke macam mana kan. Then this one Chinese lady, Dia dah Chinese lady pula, out of all people Chinese lady pula yang langgar kan. Of course lah, jadi political issue that one. I remember that. It was a tapi dia dah settle kan. Mahkamah settle dah dah. cakap dia tak bersalah lah. 2 kali tak silap aku dah mula-mula dah dibebaskan, tak bersalah. And then ada rayuan supaya dan, tapi kali kedua pun dia masih didapati tidak bersalah lah. I mean kita baca facts pun mungkin agak clear lah, agak facts dia kan. Ya. Parent So negligent itulah, lah. wanita ni tak ada banyak sangat details. And dekat video pun dia blurkan muka apa? Ada satu video tu nampak wanita tu dia menari-nari tengah jalan raya. Orang tunjukkan seolah dia ni memang ada masalah mental sikit lah. Kalau kau perasan lah. Perasan nak tengok video tu. Dia siang hari dia keluar daripada kereta, dia menari-nari depan tengah jalan apa macam tu. Aku cakap Tak sure. Aku tak tengok benda tu. Tapi itulah sama ada dia accident, langgar, ataupun dia sengaja, kita tak tahulah. Yang malas buka news portal ni, iklan je. Geram aku kan. Dia macam tak sabar-sabar nak pop up iklan. Ya. I mean itulah marketing lah sekarang ni. So itu je lah yang kita tahu buat masa sekarang. Pasal tu. Pasal lepas kejadian ni. Kejadian tu. Aku ingat kalau macam kita tak ada topik kan. Kan? Aku rasa it's good kalau kita macam discuss podcast orang. Oh, menarik kan tu? Kan? At Tapi least kita ambil topik diorang je. Kan? Kita ambil diorang punya topik and then kita tapi kena tengok lah. Aku dah tengok KS punya episode this week. Yang dengan Mufti tu kan? Mufti tu buat JSB lah biasalah. Buat the JS, punya. ya, Kultus. Kan? Kau tengok? Aku tak sempat tengok. Cuma ada satu news sebut pasal Mufti ni yang diorang nak bentangkan undang-undang tu. Tahu tak? Okay, yep. RUU aku tak berapa jelas sangat, tapi dia berkaitan dengan kata Sunni wal Jamaah punya cabang apa, aku tak tahu something like that. Dan I think Perlis menentang ke Perlis menentang RUU kan, something like that lah. Apa yang aku faham daripada Latifah Koya punya artikel ni, diorang nak bentangkan untuk appoint like Grand Mufti yang ada kuasa anything relate to Islam. So dia override Agong as head of Islam tau. Okay. So kat situlah yang dia punya apa yang dia tak setuju tu. So dia macam cakap dekat all the MPs jangan vote in this bill lah. Kan? Otherwise this particular Mufti ni akan ada kuasa yang sangat tinggi lah untuk create new fatwa ke apa ke, buat decision kan. So I don't think it's going to approve lah. Neutralize lah. Kan, I don't think so. I mean the MP DAP obviously takkan sokong lah kan. Cuma yang lain tu lah, Melayu-Melayu yang lain tu lah, sama ada orang sokong ke tak. Masalahnya why kenapa nak benda ni? Tak pernah ada isu pun. Tak lah, aku rasa mungkin dia nak ni kot, satu standardization kot. Jadi dalam how Mufti punya apa ni,
decision making terjadi. Memang ada satu Yelah. Okay, aku faham. sebab sekarang ni kalau kau tengok perasan ada banyak perbezaan yang terjadi in between states kan, Ya. yang mungkin boleh menambah kekeliruan lagi kepada masyarakat kan. At the same time, Okay, that is your korang kena discuss lah between Jabatan Agama. Kan? tapi macam dia tak buat kan. Discuss lah. Aku tak. Kan? Kenapa nak ada macam seorang ayatullah kat situ kan yang buat decision kan? Tak boleh lah. Kan? Kena respect orang lain jugalah. Okay, tu je lah aku rasa. Aku pun nak kena pergi beli makan dekat lorong. Right. Kan? Jumaat Okay. ni. Syabri. So okay, alright, tak apa. Nanti kita sama. Tak, Alright, kalau kau jumpa any podcast yang kau tengok menarik, kau just Okay. share aku. Kita boleh cakap pasal Yang aku tahu Tiba dah habis. Tiba dah tak buat dah. Dia dah Really? stop buat dah. Dah stop buat dah. dia tu. Claim yang Why? dia kata diorang dah tak boleh nak commit lagi sebab tak boleh nak time memenatkan lah, dia kata dia claim. It's Dia very, tambah satu, dia replace this one guy dengan seorang perempuan kan. lepas tu perempuan tu pun dah okay, perempuan tu dia jadi yang aku tengok adalah yang politik talk yang aku cakap Syaril jadi guest tu kan. Perempuan tu jadi host agaknya kot dalam podcast tu. Okay, Tapi kau perempuan boleh tu dah share keluar aku dia daripada punya link. nanti aku share. Kau tengok tu. Kita boleh sembang next week. So tiba dah dia kata I think 70 episode ke dia dah tapi diorang pun tak konsisten. Aku rasa because I think dia punya working punya kata yelah, diorang semua kan wartawan kan. So, kena lari sini kan. So diorang jadi macam susah nak commit lah. Then a lot of time diorang aku rasa tak buat research sangat pun. Dan bila tak buat research, a lot of time points diorang tu tak begitu memberangsangkan sangat. So eventually dia tak tahu juga kan. Tapi sebab diorang memang literally wartawan yes. kan. So they should know. Memang dah tahu. I assume macam tu lah. Tapi ada few time macam diorang cakap macam mana I would expect a bit more daripada diorang lah. Tapi aku rasa mungkin masa tu lah menjadi apa ni dia punya kekangan dia. Dan kalau ada satu lagi aku tengok jangan pajak otak. Who's that aku lupa. Tapi pernah tengok lah. Pernah tengok lah tapi tak. Ada seorang perempuan tu kan, makcik tu kan. Yes. Kan. Aku rasa aku tahu. Tapi itu ni lah Syed Munawir tu tak laku lah. Syed Munawir dia yang jadi host kot tak laku lah. Patut Kan macam pernah nampak muka dia. Dia kan kononnya. Boleh nanti aku akan tengok podcast. Hari tu tak tahu patut share dengan kalau aku tahu aku nak tutup ni, tapi ada mungkin kita boleh bring this one awal sikit next week lah, kalau kita buat sesi awal sikit pasal BFM interview Hamzah. Hamzah. Hamzah Siapa? Perikatan Nasional punya ketua pembangkang. Ketua pembangkang. Aku rasa kau tengok nanti kita boleh buat kalau kau nak buat Monday kita boleh buat lah. Agak menarik juga. Okay. Dan aku bagi tahu aku discuss awal sikit before kita kalau ada chance nak discuss tu. Banyak point aku agree dengan Hamzah tu sebenarnya. Kalau kau tanya aku lah, nanti kita boleh at least pasal MOU lah. MOU. Jadi cerita kenapa dia orang disagree dengan BFM. in English tapi Dia kau tak nak yang Wan Faizal tak tengok? Faizal yang lama kan. Okay, ni Hamzah Zainuddin. 3 Hamzah hari Zainuddin, lepas. yes. Okay. Nanti kalau masa kau tengok kita boleh olah sikit lah sebab ada bukanlah semua tapi aku boleh nampak perspektif PN bersatu tu especially lah. So kita boleh Orang boleh berubah hati lah. Aku tak rasa berubah hati. Berubah hati tu mungkin terlalu. Cuma aku rasa dia make some valid point lah. Kenapa dia orang punya stance is like this, like that lah kan. Sama ada kau nak agree atau tak agree tu, it's up to you lagi lah kan. Tapi kita boleh faham dia macam ada some justification lah kenapa dia buat some of the steps lah. So boleh nampak So I thought it was boleh lah. Okay lah.
Sebab Alright. sebelum ni kita tak pernah tengok perspektif perikatan kan. Balik-balik Yes, Wan also- Faizal tu boring. Orang lain pula okay. ni sekali ke depan. Okey lah. Kita netizen rakyat biasa je kan. Kita Ya. neutral je kan. Kita tak ada mana-mana pro. Yang mana benefit kita sokong kan. So macam tu je kan. Betul. Right, rasa tu je Alright. untuk minggu ni. Jumpa lagi minggu Okay. depan. Pecah podcast. Alright. Bye-bye.